Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar yang dikasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, selamat datang pada kelas live kita di Facebook kali ini. Ini adalah kelas yang kita buat secara percuma. So, kepada anda yang dah menonton, tolong bukan klik lah, tekan like dulu dan anda boleh komen kat bawah suara cikgu jelas ke? Jelas. Kalau tak jelas, bagi tahu tak jelas. Kalau jelas, katakan jelas. Alright, sebab cikgu nak, sebelum cikgu teruskan pembelajaran hari ini, yang mana kita akan belajar tentang kemahiran belajar teknik mnemonik. Okay? So, anda tolong bersama-sama dengan cikgu, tolong komen dulu. Jelas ke jelas? Tak jelas, katakan tak jelas. Okay, Adam Irfan bersama. Terima kasih Adam, terima kasih. Okay, alright, terima kasih. Okey, sebelum tu kita akan tunggu lagi rakan-rakan yang bersama dengan kita pada malam ini supaya ramai lagi. Okey, Adam Irfan. Thank you Adam Irfan. Thank you. Okey, tolong komen Adam Irfan, suara cikgu jelas ke? Jelas. Kalau tak jelas, beritahu tak jelas. Kalau jelas, beritahu jelas ya. Okey, sebelum cikgu nak mula, kita tunggu dulu rakan-rakan sekejap. Kita live malam ni tak lama. Okey, thank you, jelas. Thank you yang komen jelas. Thank you. Kita live ni tak lama. Haris Roslan, terima kasih kerana komen. Terima kasih. So, insyaAllah kelas live sejarah, kelas online sejarah ni kita buat secara percuma untuk grup ini saja ya. Percuma anda boleh sebarkan link ini kepada kawan-kawan untuk join sekali bersama belajar, tak masalah, cikgu halalkan, tak ada masalah. Sebab cikgu akan berkongsi topik-topik yang berbeza setiap minggu untuk membantu anda khususnya dalam subjek sejarah. Walau bagaimanapun teknik-teknik yang cikgu ajar ada kalanya boleh digunakan untuk subjek-subjek yang lain. So itu bonus untuk anda lah. Okay, so setiap minggu insyaAllah kita akan buat kelas sejarah ni lebih kurang yang percuma ni yang lebih kurang 40 hingga 60 minit. Bermakna 40 minit hingga 1 jam sahaja. So anda boleh kongsikan dengan kawan-kawan, anda boleh jadikan dia sebagai platform untuk membantu kawan-kawan kita yang lain ya. Okey, terima kasih yang anda baru bersama dengan cikgu. Okey, boleh teruskan bersama dan tolong like dulu, komen dulu. Okey ke okey? Cuba bagi tahu dulu di manakah anda sedang live ini. Tolong komen di mana anda sedang live sebelum kita teruskan pembelajaran kita. Okey, kita akan teruskan pembelajaran kita tentang mnemonik. Topik kemahiran belajar hari ini adalah teknik mnemonik. Okey, teknik mnemonik. Alright. Sekejap ya, cikgu tengok. Okey. Okey, hello. Dah dengar suara Adam Irfan? Dah dengar suara? Hello Adam Irfan, dah dengar suara ke? Okay, I'm sorry. Tadi cikgu Mike terlupa nak buka pula. I'm sorry. Alright, thank you yang komen. Thank you. Alright, so sekarang kita nak belajar sekejap lagi. So, sorry ya, kita terpaksa lambat sikit mula sebab ada kawan-kawan kita masih lagi tak boleh nak masuk. Mungkin first time mereka masuk kelas live online bersama dengan cikgu hari ini. Alright. Tapi tak apa, jangan bimbang, cikgu boleh lebihkan sikit masa untuk mengajar anda tentang tentang satu teknik, iaitu teknik mnemonik. Dia sangat membantu anda tentang subjek sejarah khususnya ya. Jangan bimbang. Alright. Okey.
Masih ada lagi yang baru nak masuk? Okey, ya Allah. Kenapa banyak kali dia try nak masuk, tak dapat masuk ni? Okey. So, ada beberapa orang dah bersama dengan cikgu. Jangan tinggalkan, jangan left group ni. Anda, kerana kita sekejap lagi kita akan belajar teknik ini insyaAllah. Walau bagaimanapun anda boleh terus bersama dengan cikgu. Kalau ada apa-apa boleh invite kawan-kawan, okay? Boleh invite kawan-kawan, boleh share link bersama dengan kawan-kawan untuk sama-sama belajar hari ini insyaAllah tentang teknik belajar mnemonik. Okey. Okey, sekejap ya. Ada kawan kita tak boleh nak masuk. Cikgu pun tak faham kenapa. Sekejap cikgu bagi link yang baru kepada kawan kita. Ada kawan kita tak boleh nak masuk. Okey, sekejap. Ada kawan kita yang dah masuk, boleh komen. Yang dah masuk Alhamdulillah, boleh komen Alhamdulillah. Ya, boleh komen Alhamdulillah. Harap-harap korang semua dah selesai terawih. Terawih bersama dengan keluarga di Ramadan yang ke-17. Kita dah bersama dengan separuh fasa Ramadan. Ya, kita dah di malam yang ke-17 dan hari ini merupakan hari ini adalah hari Nuzul Quran, hari diturunkan Al-Quran. So, cikgu peringatkan diri cikgu bersama anda yang bersama dengan cikgu pada malam ini. Sambil-sambil kita nak belajar sejarah tu, jangan lupa kita hidupkan malam-malam kita dengan membaca Al-Quran insyaAllah. Dan mendirikan solat-solat sunat. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh dapat sedikit sebanyak manfaat dalam menghidupkan malam-malam nuzul Quran kita insyaAllah. Dan pastinya kita nak memburu satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Okey, Muhammad Zulhilmi, waalaikumsalam Zulhilmi, Nur Syarafiza bersama dengan kita, Amir Syahmi bersama dengan kita, Adam Irfan bersama dengan kita. Terima kasih anda yang join bersama dengan cikgu malam ini, dan sekejap lagi kita akan mula. Okey, ada lagi kawan kita baru nak masuk. Okey, minta maaf sangat-sangat kerana kita lambat sikit bermula sebab ramai kawan kita baru nak masuk. Okey, saya harap mereka dapatlah masuk ya, sebab kita nak belajar ramai-ramai. Biar lagi ramai lagi bagus. Okey, jangan bimbang, rakaman ini live ini cikgu tidak akan delete dan anda boleh tengok rakaman ini berulang-ulang kali bila anda dah masuk grup ini, alright? Jangan bimbang. Kalau tak dapat join malam ni, boleh tengok esok. Bagi link, boleh tengok esok, alright? So, cikgu tunggu lagi 5 minit. Kalau dah tak ada, cikgu akan teruskan pembelajaran. Kalau ada, cikgu cikgu akan bagi orang lain akan kita akan teruskan dulu. Mana yang tak dapat tu tak apa. Kalau boleh kita teruskan. Boleh tengok lain kali lah macam mana kan. Terlalu lambat nak masuk. So kita ni. Okey, dah semakin ramai yang masuk, Alhamdulillah. Semakin ramai yang masuk, syukur, Alhamdulillah. Okey, sekejap. Okey, terima kasih yang baru bersama dengan cikgu. Terima kasih yang dah berjaya masuk. Okey, cikgu akan mulakan sekejap saja lagi. Okey. Terima kasih banyak anda yang bersama dengan cikgu. Okey, kita nak mulakan malam ni. Topik kita yang sangat menarik iaitu kemahiran belajar teknik mnemonik. InsyaAllah, cikgu akan cuba istiqamah untuk buat kelas online sejarah secara free ini setiap minggu, iaitu setiap hari Ahad malam. InsyaAllah, cikgu akan cuba sedaya upaya untuk berkongsi pelbagai ilmu yang bermanfaat, khususnya membantu anda dengan subjek sejarah. Okey, boleh tak kita mula malam ni? Kalau boleh tolong komen boleh. Kalau dah boleh komen boleh, dan cikgu nak mulakan sekarang. Kalau tak boleh, cikgu terpaksa tunggu dulu. Suara mana? Hello, suara. Hello, suara tak ada ke? Biar betik korang, suara tak ada. Sekejap cikgu tengok handphone. Dah ada suara ke betul ke tak ada suara ni? Hello, dah ada suara belum?
Boleh, ada pun yang komen boleh. Okey. Orang ni biar betik, tak ada suara. Tengok betul-betul, jangan main-main jangan main-main, tengok betul-betul. Rasanya okey je suara cikgu. Ada suara, dah ada suara. Okey, ada pun, tak ada masalah. Okey. So boleh kita mula? Kita mulakan dengan itu, kita mula insya-Allah. Ada thank you yang komen ada. Alright. So sekarang kita mulakan, kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada para pelajar yang dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Menuju Ramadan yang ke-17 ini, cikgu ingatkan diri cikgu bersama anda yang ada dalam grup ini. Terima kasih kerana anda bersama dengan cikgu dan kita harap dengan keberadaan anda di sini dikira sebagai amal soleh yang mana kita belajar menuntut ilmu ini adalah satu amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So brothers and sisters, pada malam ini kita nak belajar tentang satu kemahiran belajar teknik mnemonik. Mungkin anda pernah dengar teknik ini, mungkin anda tak pernah dengar. Kalau anda pernah dengar, mungkin anda pernah buat. Kalau anda tak pernah dengar, mungkin anda tak pernah buat. So brothers and sisters, apa yang cikgu nak ajarkan teknik kemahiran belajar ini kenapa? Sebab sebilangan besar pelajar-pelajar yang berada di sekolah, mereka tak cemerlang bukan sebab mereka tu tak pandai. Berulang-ulang kali cikgu cakap, mereka tak cemerlang bukan sebab mereka tak pandai, tapi mereka tak tahu teknik belajar yang betul. Bila kita sebut teknik belajar, apa yang pelajar selalu bagi tahu kita bahawa teknik belajar tu adalah teknik baca buku, buka buku, baca, buka buku, baca, buka buku, baca. Itu je teknik belajar. Sedangkan teknik belajar ni ada banyak lagi, ada ratusan teknik belajar sebenarnya. Oh, sekejap saya punya nak habis bateri pula dah. Sekejap saya nak pasang charge bateri sekejap. Kalau habis bateri ni mampus kita punya live kita malam ni tak jadi. Okey, dah pasang bateri, dah bersemangat kembali. Alright, baik. So teknik belajar ni penting untuk pelajar. Umpamanya begini, kalau kita nak kalau umpamanya begini, kenapa teknik belajar ni penting bagi pelajar? Begini, umpamanya kalau anda nak memasak, kalau anda nak memasak tom yum contohnya, kalau anda tak tahu teknik memasak tom yum, adakah yang terhasil daripada masakan itu adalah tom yum? Sudah pasti yang terhasil itu bukan tom yum. Sebab tu anda kena tahu teknik memasak tom yum. Teknik yang pertama mungkin anda masukkan air, panaskan air, dan kemudian teknik yang kedua apa, teknik ketiga apa, teknik keempat apa. Sebab itulah teknik ini sangat-sangat penting. Tanpa teknik, satu perkara itu tak boleh diproses dengan baik. Lebih-lebih lagi dengan subjek sejarah. Itu sebagai contoh, satu perumpamaan cikgu berikan. Lebih-lebih lagi dengan subjek sejarah. Contohnya begini, sejarah ni dia sangat penting untuk gunakan teknik brothers and sisters. Kenapa cikgu kata penting menggunakan teknik dalam sejarah? You bayangkan saja sejarah ni awak nak ambil SPM, ada 19 bab yang awak kena cover semua. Untuk SPM ada 19 bab yang anda kena cover. 10 bab di tingkatan 4, 9 bab lagi di tingkatan 5. Cuba bayangkan kalau anda hanya bergantung harap pada teknik membaca dan cuba menghafal dengan teknik ulang-ulang-ulang, bayangkan itu tidak boleh membantu anda dengan lebih baik. Sebab itulah anda perlukan teknik untuk membantu anda supaya anda boleh belajar dengan lebih baik, boleh belajar dengan lebih cemerlang dan sebagainya. So saya harap anda semua boleh bersama dengan cikgu sampai habis. Orang yang berjaya adalah orang yang boleh berikan komitmen sampai habis. Dia buat satu perkara, dia berani mulakan, dia dan berani habiskan. Itu ciri-ciri orang yang berjaya. So malam ini cikgu nak berkongsi dengan anda satu teknik yang basic. Teknik ini boleh membantu anda untuk mengingatkan fakta-fakta kepada fakta-fakta pembelajaran khususnya dalam sejarah. Kerana apa? Subjek sejarah ni bukan setakat anda kena baca. Anda perlu ingat
dan anda perlu faham jalan ceritanya. Kalau anda ingat sahaja tak faham, itu satu masalah yang sangat besar untuk anda. Tetapi kalau anda faham tapi tak ingat, itu pun satu masalah yang besar untuk anda. So, itu sebabnya penting teknik kemahiran belajar dalam pembelajaran subjek sejarah. Dan insya Allah malam ini kita akan belajar teknik mnemonik. Bukan sahaja anda boleh gunakan untuk subjek sejarah, dan anda boleh gunakan untuk subjek-subjek yang lain. Cikgu tak ada masalah, awak nak guna silakan guna, tafadhal. Cikgu kata persilakan, anda boleh guna saja, tak ada masalah. Cikgu akan izinkan anda nak guna kalau nak guna. Okey, tak ada masalah. Sebab bagi cikgu, inilah cara untuk cikgu nak membantu anda. Okey, kalau you all tak mampu nak masuk kelas yang berbayar, tak apa, yang penting masuk kelas percuma. Kalau kelas percuma ni pun tak nak masuk, cikgu pun tak tahu dah macam mana nak tolong korang. Kan cikgu buat kelas percuma lah, cikgu tak minta apa-apa bayaran. Ini percuma. Paling tidak anda kena kongsikan link grup ini supaya lepas ni ramai lagi rakan-rakan yang boleh belajar sejarah dengan anda pun belajar sekali dalam kelas percuma ni. Setidak-tidaknya kita tolong kawan-kawan kita. Kita tolong diri kita. Betul ke betul? Cuba komen kat situ kat bawah. Betul ke betul? Ya, Amirul bersama cikgu, Muhammad Najmi bersama cikgu, Najibah Raya bersama cikgu, okay? Kemudian Naim bersama cikgu, Nur Syarafiza bersama cikgu. Cuba komen kat situ. Betul ke betul apa cikgu cakap? Okay? So malam ni kita cuba belajar teknik mnemonik. Betul, Nur Syarafiza kata betul. Okey, terima kasih yang komen. Baik, jom kita pergi kepada teknik mnemonik. Alright, teknik mnemonik ini terbahagi kepada 3. Mnemonik ini terbahagi kepada 3. Mnemonik yang pertama adalah mnemonik akronim. Okey, mnemonik yang pertama adalah mnemonik akronim. Mnemonik yang kedua adalah mnemonik kepala huruf, dan mnemonik yang ketiga adalah mnemonik ayat. So, cikgu beritahu mnemonik pertama akronim, mnemonik kedua kepala huruf, yang ketiga adalah ayat. So, bagaimana cara kita nak gunakan teknik mnemonik, ketiga-tiga jenis teknik mnemonik ini? Nanti cikgu akan jelaskan satu persatu. Okey, cikgu akan jelaskan satu persatu. Okey, kita pergi kepada teknik mnemonik. Okey, apa maksud mnemonik itu sendiri? Mnemonik ini adalah secara asasnya bermaksud susunan ayat, ya. Bermaksud susunan ayat. Itu mnemonik. Mnemonik ini teknik susunan ayat. Alright, teknik susunan perkataan, teknik susunan huruf. Itu maksud mnemonik. Okey, bagaimana teknik mnemonik kita gunakan? Ada 3 perkara. Yang pertama akronim, kepala huruf, yang kedua ketiga ayat. Okey, ingat 3 jenis mnemonik ini. Okey, kita pergi satu persatu akronim terlebih dahulu. Akronim ini maksudnya satu perkataan baru yang kita wujudkan untuk mengingat fakta yang cuba kita ingat. Okey, begini. Misalnya, anda sedang membaca tentang konsep-konsep ataupun faktor-faktor ataupun sebab-sebab. Anda harus ingat, dalam sejarah terlalu banyak faktor-faktor yang dinyatakan. Faktor-faktor kedatangan kuasa barat, faktor-faktor penguasaan kuasa barat, faktor-faktor perjanjian Pankor, faktor-faktor macam-macam faktor-faktor, sebab-sebab, kan. Kalau tanpa teknik, susah betul kita nak ingat faktor-faktor ni. Sebab tu antara teknik yang boleh membantu anda menggunakan teknik mnemonik akronim. Contohnya, mnemonik akronim ini anda boleh gunakan untuk faktor, untuk konsep, sebab-sebab, okey, sebab-sebab penubuhan Melayan Union, sebab-sebab penubuhan gagasan Malaysia. Contoh, itu contoh dalam subjek-subjek sejarah, kan. Contoh sebab-sebab, sebab-sebab ni pula banyak. Bukannya 1, 2, sebab-sebab ni paling sikit 5, paling sikit 4, kan. Paling banyak sampai 11, paling banyak 12. So, kalau nak ingat semua susah, kan, tanpa teknik, kan. So, kita gunakan teknik akronim. Teknik akronim ini yang cikgu maksudkan adalah teknik kita membina satu perkataan baru daripada beberapa faktor yang cuba kita ingat, ataupun daripada beberapa konsep yang cuba kita ingat. Misalnya begini, alright? Misalnya begini. Sekejap, cikgu bagi contoh, ya. Contoh ini cikgu ambil terus dalam buku teks, ya. Contoh ni cikgu ambil terus dalam buku teks. Okey. Sekejap. Okey, cuba komen dulu teknik apa yang kita belajar pertama. Cuba komen teknik apa? Komen dulu sebentar cikgu buku teks ni. Okey, sebagai contoh kita nak belajar tentang latar belakang pembinaan negara bangsa bab 3 tingkatan teknik mnemonik akronim. Terima kasih
Syarafiza. Bagus ya Syarafiza ni. Syarafiza ni antara yang aktif ya, bagus. Macam ni lah antara ciri-ciri orang yang berjaya, dia sangat dinamik dan aktif ketika cikgu bertanya. Itu ciri-ciri yang berjaya. Teknik memonik. Bagus Syarafiza kan. Bagus Syamil Syahmi. Ini bermaksud anda semua follow cikgu punya pengajaran. Kalau tak, cikgu hanya bercakap sorang-sorang lah kat sini. Awak kena awak kena bersama-sama lah kan. Maksudnya awak kena bersama-sama dengan cikgu untuk bantu teknik memonik ini. Okey, sekarang kita pergi kepada teknik memonik akronim dulu ya. Cikgu nak bagi tahu. Okey, Zarfan is watching. Thank you. Okey, memonik akronim. Okey. Tengok memonik akronim ya. Semua tengok kat depan, boleh tengok kat ni. Okey, walaupun dia sama-sama sikit is okey. Nanti cikgu akan bawa dia depan sikit. Okey, memonik akronim ini adalah kita membina perkataan baru daripada satu faktor ataupun konsep yang kita nak belajar. Sebagai contoh, kita nak ingat konsep bangsa Malaysia dalam bab 3 tingkatan 5. Konsep bangsa Malaysia bab 3 tingkatan 5 ada 5 konsep. Okey. Konsep, alright, konsep. Okey, cikgu tulis dulu bangsa Malaysia. Alright. Okey, konsep bangsa Malaysia. Alright, konsep bangsa Malaysia ni ada 5 konsep dia. Yang pertama sekali dia berbilang kaum. Okey, berbilang kaum. Maksudnya bangsa Malaysia ini terdiri daripada berbilang kaum. Konsep yang pertama adalah berbilang kaum. Konsep yang kedua berlainan budaya. Okey, budaya. Okey. Konsep yang kedua adalah berlainan budaya. Konsep yang ketiga adalah berlainan pendapat tentang dunia. Ya. Berlainan pendapat tentang dunia. Okey, dunia. Okey. Konsep yang keempat, okey, sorry, cikgu punya whiteboard hampir terjatuh. Yang keempat adalah berlainan kepercayaan. Ya. Yang keempat, kepercayaan. Kepercayaan. Okey, kepercayaan. Dan yang terakhir, konsep yang kelima adalah konsep bahasa. Berlainan bahasa. Okey. Katalah kita nak hafal kelima-lima perkara ini. Bukan senang kita nak ingat kalau kita tak tahu teknik. Ya, kalau awak nak ulang-ulang boleh ulang-ulang. Silakan nak ulang-ulang. Kalau anda mempunyai daya ingatan yang sangat tinggi, tak apa. So, bagaimana kita nak hasilkan akronim daripada 5 konsep yang cuba kita ingat ini? Ini maksudnya akronim. Okey, akronim ini adalah kita cipta satu akronim bunyi ataupun ayat yang baru untuk mengingat perkara yang cuba kita ingat. Contoh yang cikgu bagi adalah kita nak ingat 5 konsep bangsa Malaysia. Contoh, kita nak ingat adalah 5 konsep bangsa Malaysia. Okey, konsep yang pertama adalah berbilang kaum. Konsep yang kedua berlainan budaya. Konsep yang ketiga berbeza pendapat tentang dunia. Konsep yang keempat berlainan kepercayaan dan berlainan bahasa. 5 perkara. So, macam mana kita supaya mudah kita nak ingat 5 konsep ini? So, caranya dengan menggunakan teknik memonik, anda boleh menggunakan teknik memonik akronim. Okey, bagaimana cara menggunakan teknik memonik akronim? Okey, dengar elok-elok. Kita nak hasilkan perkataan baru kan? Akronim yang baru daripada 5 ni. Okey, very simple. Kita tengok ayat yang pertama, kaum. Okey, kita ambil akronim yang pertama daripada ayat itu. Contoh, kita ambil 2 akronim yang pertama daripada ayat itu. Contoh, kaum. Kalau kaum kita ambil ka. Okey, ka. Yang pertama kita ambil apa? Ka. So kita tulis kat sini ka. Alright. Kaum adalah ka. Okey, akronimnya adalah ka. Alright. Kemudian budaya adalah bu. Okey, bu. Okey, bu. Ka. Akronimnya adalah bu. Kemudian dunia, du. Dia punya akronim adalah dunia, du. So kita tulis kat tepi, du. Okey, kepercayaan. Akronimnya adalah ke. Okey, ke. Dan bawah ke tepi adalah kepercayaan. Kemudian yang last kali akronimnya adalah ba. Ba. Okey, ba. Okey, ba. Bawa ke tepi, ba. So, kita dah dapat akronim setiap perkataan ini. So, macam mana kita nak ingatkan dia? Kita kena gabungkan setiap akronim ini menjadi satu akronim baru. So, akronim yang kita dapat adalah kabudu kebah. Inilah dia punya akronim. K-A-K
Du ke ba. Okay. So akronim baru yang kita nak buat adalah 5 konsep. Bila sebut 5 konsep bangsa Malaysia, bila sebut 5 konsep bangsa Malaysia adalah kabudu kebah. Kabudu kebah, kabudu kebah. Akronim barunya adalah kabudu kebah. Apa kabudu kebah? Ka, kaum, bu, budaya, du, dunia, kepercayaan, ba, bahasa. So automatic dengan mudah kita boleh ingat dengan menggunakan kabudu kebah. 5 konsep bangsa Malaysia adalah kabudu kebah. Sebut dengan laju kabudu kebah. Okey, sekarang cikgu nak tanya, berapa konsep Malaysia? Cuba sebutkan akronim konsep bangsa Malaysia. Cuba komen kat bawah tu. Konsep bangsa Malaysia. Cikgu nak awak komen tanpa lihat. Kabudu kebah. Ka, kaum, berbilang kaum. Bu, berbilang berlainan bahasa. Berbilang berbeza pendapat tentang dunia. Kepercayaan, berlainan kepercayaan. Ba, berlainan bahasa. Sangat simple. Kabudu kebah. So ini contoh anda nak buat teknik mnemonik akronim. Very simple. Very easy. Very easy, easy and easy. Okay, sangat senang. Alright, sangat senang. Cuba komen kat bawah. Kabudu kebah. Ya, Nur Syarafiza sekali. Kabudu kebah. Bukan budu yang kena makan di Kelantan tu, tak. Kabudu kebah ini adalah benda yang lain. Okey, bukan bukan budu yang kita makan kat Kelantan tu, bukan. Contoh kabudu kebah Muhammad Nazmi, kabudu kebah. Alright. Automatic bila kita sebut kabudu kebah, kita boleh ingat ini adalah konsep bangsa Malaysia. So akronim yang kita nak ingat adalah kabudu kebah, konsep 5 konsep bangsa Malaysia. So soalan ini contoh, ada soalan keluar nanti esok. Nyatakan 5 konsep bangsa Malaysia. Anda boleh terus isi je. Kaum, budaya, dunia, kepercayaan dan bahasa. Automatically anda dapat full mark. Markah penuh. Terutama untuk subjektif dan juga simple essay. Tengok ramai yang komen dengan mudah. Adam Irfan, Naim, Amir, Naim, Nusrat Iza, terima kasih. Kabudu kebah, sebut kabudu kebah, relax je, boleh ingat kabudu kebah. Kita macam main-main je, kabudu kebah, tapi boleh ingat. Cepat tak kita ingat? Cepat tak? Berbanding awak nak ingat berbilang kaum, yang kedua, itu jadi lambat. So dengan menggunakan akronim, sebenarnya anda boleh menggunakan teknik ini dengan pantas untuk anda ingat. Ya, awak tahu, okey, faham tak? Untuk akronim, faham tak untuk akronim? Senang tak nak guna? Senang tak? Cuba dulu komen kat bawah dulu. Senang ke? Faham ke? Tak faham ke? Senang ke? Macam mana? Cuba komen dulu. Cikgu nak tahu. Senang tak? Lawak pula tu. Memanglah lawak pun tapi berisi. Bukan lawak tapi kosong. Macam tu. Kita memang nak buat benda yang seronok. Kalau kita belajar lawak dan seronok, okay, kenapa kita suka tengok Maharaja Lawak? Sebab Maharaja Lawak boleh buat kita rasa seronok. Begitu dengan belajar. Kenapa belajar kita mesti rasa boring? Sebab kita tak buat dia seronok macam mana kita nonton Maharaja Lawak. Sebab tu kita kena, ada kalanya kita perlu kreatif dalam belajar. Kalau dalam belajar ni kita tak kreatif, habislah kita. Tengok Amira Zulaikha nampak senang. Yes, very senang. Memang mula-mula ni awak rasa macam susah ni, susah. Tapi bila awak cuba buat, bayangkan setiap faktor-faktor, setiap ni awak cuba buat macam tu dalam nota-nota awak. So esok nak exam, tak perlu lagi buka buku teks. Awak tak perlu dah buka buku teks. Awak just bukakan nota-nota yang awak tulis. Oh, ada 5 faktor ni, kabudu kebah. Kabudu kebah. Relax je awak ingat kabudu kebah. Okay, faktor yang seterusnya. Buat lagi akronim-akronim lain. Tengok kesesuaian lah. Kalau benda tu terlalu panjang, tak payahlah guna teknik ni, guna teknik lain pula. Jangan risau, kelas percuma ni kan ada. Cikgu akan kongsi je macam-macam teknik. Teknik cikgu macam-macam. Teknik Pomodoro lagi, teknik storytelling lagi, teknik macam-macam teknik. Teknik Loki, teknik Castle, teknik macam-macam teknik. Nanti cikgu kongsikan, korang tenang je. Yang penting korang follow grup ni, bawa kawan-kawan masuk grup ni ramai-ramai, kita belajar sama-sama. Senang kan macam tu? Kalau tak mampu pun join kelas cikgu yang berbayar, tak apa. Ambillah kelas percuma ni. Kalau kelas percuma ni pun tak pergi, ya Allah, susahlah macam tu. Tapi kalau anda berminat kelas berbayar, bagi tahu je lah, komen kat bawah tu nak berminat. Siapa berminat komen, nak masuk kelas online yang berbayar, masuk, tak ada masalah. Cikgu tak marah. Tak nak masuk pun tak apa, ambil yang percuma ni. Inilah sumbangan cikgu untuk kamu kan. Kalau yang percuma ni pun tak nak, ya Allah, macam mana lah cikgu nak bantu kamu kan. Okey, faham dan senang cikgu. Terima kasih Naim. Memang betul senang.
Kita baru belajar satu teknik mnemonik. Siapa nak pergi belajar yang kedua? Siapa nak komen kedua? Nak. Kalau tak nak, tak komen, saya tak nak ajar mnemonik yang kedua. Jangan komen nak. Okey. Cuba komen nak. Cikgu akan ajar pula yang kedua. Siapa nak? Okey, siapa nak? Teknik yang kedua cikgu akan ajar. Komen. Nur Syarafiza sekali lagi, bagus. Nah, okey. Nah, Amir Syahmi, thank you Amir Syahmi. Terima kasih. Amira Zulaika, terima kasih. Cikgu akan ajar teknik yang kedua. Siapa lagi nak? Macam tak nak je. Okey, tak apalah kalau tak nak. Cikgu nak kita hidupkan suasana belajar kita. Janganlah kita jadi orang yang pasif. Kan dah lah benda ni percuma. Awak buat pasif pula lagi lah tak seronok kan. Sangat nak Zawawi dari Sarawak, respect you. Sangat nak. Okey. Saya Nazmi, thank you Nazmi. Zarfan nak. Alright, baik. So, sekarang kita pergi yang kedua. Teknik mnemonik yang kedua. Dah ramai nak. Adam Irfan, Naim, nak cikgu. Okey, terima kasih. So, jom kita pergi yang kedua. Okey, akronim dah jelas ya. Mnemonik akronim dah jelas. Sekarang kita pergi kepada mnemonik yang kedua adalah kepala huruf. Ya, mnemonik kepala huruf. Yang ni cikgu padang ya. Kalau dah tulis, nak tulis. Tak nak tulis is okay. So, macam cikgu ulang sikit lagi tadi. Kita buat akronim adalah contoh kita nak ingat 5 ni, kita ambil 2 yang di depan. Ka, bu, du, ke, ba. Ka, bu, du, ke, ba. Macam bahasa Korea pula. Dia so. Korang kan suka tengok cerita Korea kan? Macam mana? Itu dia. Alright, cikgu padang. Kita pergi kepada mnemonik kedua. Okey, kita pergi kepada mnemonik kedua. Okey, jangan bimbang kalau awak tak left group ni, tak ada masalah, jangan left group. Okey, group ni cikgu akan kekalkan saja live video cikgu ni. Okey, tak ada masalah. Yang penting you all semua kena kongsilah dengan kawan-kawan group ni ya. Esok pun boleh tengok kalau ada yang bertembung kelas dengan pelajaran lain, tak apa, pergi dulu. Esok boleh masuk lagi ya. Boleh tengok balik, boleh kongsi dengan kawan-kawan, jangan risau. Kalau tak ada kelas sekarang dengan kelas lain boleh pergi, tapi tak apa, kita yang boleh stay ya. Lagi senang kan belajar secara live kan. Okey, baik, kita pergi kepada mnemonik yang kedua. Tadi mnemonik akronim, sekarang kita pergi kepada mnemonik kepala huruf. Okey. Alright, mnemonik kepala huruf. Cikgu tulis dulu ya, kepala huruf. Okey. Kita belajar sama-sama, senang-senang je hari ni, mnemonik kepala huruf. Okey, sekejap ya, sekejap. Cikgu kena tengok-tengok jugalah siapa yang nak request masuk lagi. Cikgu kena tengok sekejap, macam ramai lagi nak request masuk ni. So cikgu kena approve lah dulu. Ada ramai lagi nak request masuk, sekejap ya, cikgu approve dulu. Approve dulu, yang baru nak masuk, cikgu approve dulu. Okey, terima kasih. Lucu juga ya. Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada kepala huruf. Kita dah belajar tadi mnemonik apa? Mnemonik akronim. Yang kedua adalah kepala huruf. Untuk mnemonik kepala huruf ini, okey, tadi kita konsep tentang faktor kan, sebab-sebab, itu menggunakan akronim boleh, tak ada masalah. So, untuk kepala huruf, sama juga mnemonik susunan ayat dan susunan perkataan ataupun susunan huruf. So, kepala huruf ini very simple. Contohlah dalam sejarah kan, terlalu banyak kita nak ingat nama-nama tempat, betul? Nak ingat nama tempat ni bukan senang. Tempat-tempatnya di Larut, di Sungai Ujung, di mana lagi? Di Jelai, Sungai Ujung, di Tembeling, tempat-tempat yang bukan biasa kita dengar pun. Kan kalau yang daripada Sabah ni lagi lah nak ingat tempat-tempat yang kat Semenanjung ni, habis susah nak ingat, betul. Tetapi ada cara nak ingat nama-nama tempat ini selain daripada you ulang, ada satu cara lagi, iaitu menggunakan mnemonik kepala huruf. Okey, sebagai contohnya, kita nak ingat tasik-tasik yang besar di Amerika Syarikat. Kenapa cikgu letak tasik-tasik yang besar di Amerika Syarikat? Sebab kalau cikgu bagi you ingat untuk tempat-tempat yang di Semenanjung, pelajar Semenanjung senanglah awak boleh ingat sebab dah kat Semenanjung. Kalau cikgu bagi nama tempat-tempat di Sabah, senanglah pelajar Sabah Sarawak boleh ingat sebab diorang tahu kat Sabah Sarawak. Saja cikgu letak ke Amerika terus. Adil untuk semua pelajar. Sabah Sarawak ke Semenanjung ke, habis semua tak tahu nama tempat kat di Amerika. So very easy. Okey, caranya adalah, katalah kita nak tahu ada 5 tempat, 5 tasik besar di Amerika Syarikat. Okey, kita nak ingat benda ni 5 tasik besar US, United States. Okey, contohlah
5 tasik besar US. Kita nak ingat 5 tasik besar US. Pertama, nama tempat dia adalah, yang pertama adalah Huron. Nama tempatnya adalah Huron. Okey, nama tempat pertama Huron. Okey. Nama tempat yang kedua adalah Ontario. Ontario. Okey. Yang pelik-pelik nama dia. Ontario. Okey, Ontario. Alright, Ontario. Yang ketiga Michigan. Michigan ni biasa kita dengar. Michigan ni biasa kita dengar kat filem-filem kan. Michigan. Michigan. Dan yang ketiga adalah Erie. Tempat yang ketiga adalah Erie. Okey. Yang keempat adalah, kita nak ingat adalah Superior. 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 Okey. Huron, Ontario, Michigan, Erie, Superior. Kalau kita nak ingat semua ni, dah lah berbelit-belit, lidah kita payah betul kita nak ingat. Betul ke betul? So, cara yang paling mudah, kita menggunakan teknik mnemonik kepala huruf. Macam mana nak katakan mnemonik kepala huruf? Nama pun kepala huruf, dek. Bukan kalau kepala tu duduk kat depan, bukan kat belakang. Kalau kat belakang tu ekor namanya. Jadi bukanlah mnemonik kepala huruf, jadi ekor huruf namanya. So, kepala. Okey, kepala. Okey, so caranya macam mana? Kita ambilkan huruf yang paling depan sahaja untuk membantu kita ingat apa yang cuba kita ingat. So, Huron. Yang paling depan adalah huruf apa? H. H. So, kita pindahkan dia kat sini. H. Huron. H stand for Huron. Yang kedua adalah Ontario. Ontario adalah huruf O. So, kita pindahkan kat sini dia jadi O. Okey? H, O. Alright, yang ketiga Michigan. Michigan hurufnya adalah M. Kita pindahkan kat sini jadi M. Yang keempat Erie. Erie kita pindahkan kat sini adalah E. Dan yang last sekali adalah Superior. S adalah S. Perasan tak dia akan membentuk satu lagi perkataan baru kat sini. Okey, homes. Very simple. Homes, rumah-rumah, homes. Homes. Okey, bila nak sebut 5 tasik besar di US, kita terus ingat homes. 5 tasik besar di US, kita sebut homes. Okey, sama-sama dengan cikgu, 5 tasik besar di US. Homes. H for apa? H for Huron. Okey, O for apa? Ontario. Ontario. M for apa? Michigan. E for apa? Erie. Dan S for apa? Superior. Kan? Homes. Bagaimana nak ingat 5 tasik besar di US? Ada 5 homes. H for Ontario, Huron, dan O adalah Ontario, dan M adalah Michigan, dan E adalah Erie, dan yang last kali S adalah Superior. Cuba komen kat bawah tu, ada berapa tasik yang besar di US? Cuba komen tempatnya dengan tanpa lihat nota balik. Tanpa lihat apa yang anda tulis, tanpa lihat, cabar otak, barulah betul. Baru kita belajar. Cuba komen 5 tasik terbesar di US. Ada 5. Homes. Adam Irfan komen dah. Homes. Adam Irfan, bagus. Homes. Cuba Adam Irfan detailkan. Homes. H untuk apa? O untuk apa? M untuk apa? Itu dia. Okey, bagus. Cuba tuliskan. Okey, H untuk Huron. Okey. O untuk apa? Ontario. Itu dia. Dan M untuk Michigan. Homes. Naim, bagus. Ada 5. Amira Zulaika, bagus. Cuba komenkan 5 tu apa? Homes. Muhammad Nazmi, Homes. Cuba komen. Dia punya ni. Huron. Okey, bagus. Zawawi letak. Huron, Ontario, Michigan, Erie, Superior. Itu contoh kita nak ingat. Bagus Amira Zulaika, bagus Adam Irfan, bagus Syarafiza, bagus. Tengok, senangnya kita nak ingat 5 tempat yang jarang kita dengar pun nama dia. Apatah lagi tempat yang selalu kita ingat. Adam Irfan, Ontario, Michigan, kan? Michigan, senangnya. Erie, dengan perkataan home saja anda dah ingat. Dengan perkataan home saja anda dah ingat. Ya Allah, kalau macam ni lah senangnya nak ingat, senangnya kita nak skor dalam belajar, kan? Kalau macam tu, banyak benda yang boleh kita belajar dalam hidup kita ni dengan mudah sekali. Kan? Dengan mudah sekali kita boleh belajar, kan?
Okey, sekarang cikgu nak ajar yang ketiga. Okey, tunggu dulu sebelum cikgu nak ajar. Okey, bagus. Terima kasih yang komen. Nazmi, Huron, Ontario, Michigan, Aries, Superior. Bagus. Macam main-main je kan, tapi mudahnya nak ingat. Macam senang sangat nak ingat kan? Okey. So kita pergi. Okey, sekarang komen dulu. Jelas tak cara nak buat untuk kepala huruf? Boleh beza tak antara memang akronim dengan kepala huruf? Boleh beza tak? Akronim dengan kepala huruf. Tolong komen dulu. Boleh beza tak? Okey, boleh faham ke tak? Komen. Faham ke faham? Beza ke beza? Komen dulu kat bawah. Komen. Cikgu nak awak komen supaya kita boleh berinteraksi. Kan? Bagus Nazmi, bagus Adam Hirfan, bagus Amir Syahmi, bagus Bagus. Siapa lagi? Amira Zulaika. Terima kasih kan. Inilah yang kita nak. Kita belajar sama-sama. Boleh. Okey, Syarafiza. Boleh. Terima kasih. Jelas cikgu. Bagus Najmi. Bagus. Macam itulah belajar kan. Okey. So ini kelas free. Kelas free ni cikgu tak wajib pun awak nak masuk. Tak nak masuk is okey. Tapi lebih baik masuk kan. Dah alang-alang free. Cikgu kalau sambungkan dia jadi perkataan yang susah disebut, boleh kita ubah ke? Boleh, itu ikut kreativiti awak. Sebab biasanya dalam sejarah ni, dia bukan nak suruh awak susun. Kalau dia minta nama tempat, bukan dia suruh awak sebutkan nama tempat itu mengikut susunan. Dia tak ada. Sebutkan faktor-faktor itu mengikut susunan. Tak ada, asalkan namanya itu tepat, namanya faktornya betul, awak boleh je tulis dapat markah. Dia tak ada pengikut susunan. Melainkan macam subjek pendidikan Islam. Pendidikan Islam kan dia ada macam rukun solat, dia tak boleh tengah terbalik. Dia kena tertib. Tertibnya apa? So benda tu kena ikut turutan. Tak boleh kita ubah-ubah. Jelas saya maksud cikgu yang macam ni? Bagus soal Zawawi, bagus ya soalan awak tadi. Bagus. So maksudnya kalau pendidikan Islam tak boleh lah dia kena ikut ni. Kalau macam fizik sama juga. Ada proses pertama tak boleh diletak di belakang. Tak boleh. Dia kena ikut urutan. So maksudnya awak kena tengok kesesuaian apa yang cuba awak buat. So teknik belajar ni, cikgu nak ingatkan begini. Teknik belajar ni kita jangan terikat macam sampai kita tak boleh olah. Awak tengok, awak kan dah dewasa, awak kan dah besar, awak dah boleh fikir. Oh, kalau benda ni macam ni, dia bantu tak awak ingat. Kalau benda ni tak boleh, jangan buat. Okey, cari cara lain. Sebab tu cikgu katakan tadi, kita kena belajar dan terus belajar supaya teknik pembelajaran kita, kemarin pembelajaran kita bertambah. Macam tu maksud cikgu ya. Okey, so Zawawi tolong komen dulu. Terjawab tak soalan awak? Tolong komen dulu Zawawi, tak terjawab tak? Kalau terjawab, alhamdulillah. Kalau tak terjawab, nanti cikgu jelaskan lagi. Masa kita terhad ya. Sekarang kita dah sampai 51 minit berkeudara. So cikgu janji tadi 40 minit hingga 1 jam sahaja. So ada berapa minit lagi? Cikgu nak pergi yang ketiga. Boleh? Siapa nak tahu teknik yang ketiga? Komen, saya nak komen. Zawawi komen dulu. Jelas tak cikgu jawab tadi soalan kamu? Jelas tak? Kalau jelas, cikgu nak teruskan ni. Sangat terjawab. Terima kasih Zawawi. Okey, sangat terjawab. Alhamdulillah. So sekarang siapa nak tahu teknik ketiga? Komen saya nak. Kita pergi kepada teknik ketiga sebelum cikgu okey, sangat mok dah bukan nak mok dah jadi. Mok okey, bahasa Sarawak mok. Okey. Saya nak. Okey, kita pergi kepada teknik yang ketiga. Sebelum tu cikgu nak padam dulu macam biasa. Cikgu nak padam dulu teknik yang ketiga hari ini. Ini pun senang gila. Ini pun senang, yang tadi pun senang, yang ini pun senang. So, cikgu nak awak belajar dulu semua. So, nanti awak boleh pilih lah mana yang paling mudah awak nak guna. Awak boleh apply je. Okay, bukan cikgu kata awak wajib guna semua ni. Yang ni yang paling betul, yang ni paling bagus. Tak, yang penting awak tahu cara. So, nanti tengah belajar nanti, bolehlah awak kreatif sendiri letak di nota-nota anda kan. Sebab itulah nota ni mesti ringkas. Kalau panjang sangat tu bukan nota dek. Itu namanya esei. Daripada kau salin balik buku teks tu, baik kau photostat je, senang. Buang masa je nak tulis panjang-panjang. Tujuan nota ni adalah untuk bantu kita ingat apa yang kita belajar. Bukan nak bantu kita tulis balik apa yang kita baca. Itu beza nota. Okey, harapnya korang jelas. Kalau jelas, kata jelas. Kalau tak jelas, katakan tak jelas. Okey, sekarang cikgu nak pergi kepada yang seterusnya. Okey? Cikgu pergi yang seterusnya dulu. Okey, sekejap. Cikgu padam dulu ya. Okey, whiteboard cikgu ni pun comel dia ya. Harap ni korang boleh tengok. Okey, cikgu padam dulu. Mnemonik yang ketiga adalah mnemonik ayat. Okey, kita tengok mana marker pen tadi. Baik. Ni dia marker pen. Yang ketiga adalah mnemonik ayat. Okey.
Okey, mnemonik yang ketiga adalah mnemonik ayat. Okey, sekarang cikgu nak pergi mnemonik ayat. Okey. Apakah mnemonik ayat yang paling bagus untuk kita gunakan? Apakah ayat yang paling bagus untuk kita gunakan? Okey, so contoh ya, cikgu nak ajar contoh. Okey, sekarang cikgu bagi contoh begini. Biasanya dalam pembelajaran, untuk mnemonik ayat ni sesuai untuk awak gunakan apakah cara-cara, bagaimanakah proses-proses, itu sesuailah awak nak gunakan mnemonik ayat. Okey, sebab mnemonik ayat ni dia kita mencipta lagi ayat-ayat yang baru, satu kata ayat yang baru, dan ia boleh membantu anda untuk ingat terus apa yang kita belajar. Okey, very simple. Contoh ya, cikgu nak buat apa ni? Cikgu nak buat satu ayat ni. Alright, cikgu nak buat satu ayat ni, saya nak awak baca dan cuba ingat ayat ini. Jangan tulis, ingat sahaja. Jangan tulis. Alright, jangan apa? Tulis. Cuba komen, jangan tulis. Hafal, ingat saja. Jangan tulis, ingat sahaja. Okay, are you ready? Are you ready? Cuba komen, ready. Cuba tengok. Cikgu nak tengok komen anda. Jangan tulis, ingat saja. Cuba komen. Komen. Ready ke ready? Komen dulu. Jangan tulis. Okey. Ready tak? Syarafiza, ready tak? Betul lah, jangan tulis. Ready ke ready? Yes. Zawawi, ready? Yes. Okey. Lagi, siapa lagi? Yes. Ready dah? Ready deh. Okey, ready. Okey, of course. Amir Syahmi, of course. Thank you, Amir Syahmi. Of course, ready. Good. Okey. Ready. Good, Nazmi, ready. Alright, so kita pergi Caranya very simple. Okey, sekarang cikgu nak awak ingat ayat ini. Okey, okey, ready Ayatnya adalah bisa. Okey, ayat pertama adalah surat untuk melancong. Boleh nampak? Tak? Nampak ke tu? Okey. So, apa yang cikgu nak awak ingat adalah visa adalah surat untuk melancong. Visa adalah surat untuk melancong. Visa ni macam pasport yang kita perlu dapatkan visa. Okey, visa adalah surat untuk melancong. Visa adalah surat untuk melancong. Ada 5 yang awak perlu ingat. Dah ingat? Dah ingat ke belum? Kalau dah ingat, cuba komen dah. Kalau dah ingat, komen dah. Visa adalah surat untuk melancong. Okey, kalau dah, sekarang yang dah ingat, thank you Amir Syahmi, thank you Amira Zulaika, thank you Zawawi yang dah ingat. So sekarang, senang sahaja, cikgu nak awak semua tulis balik 5 perkataan yang awak dah ingat itu. Cuba tulis balik 5 perkataan yang awak dah ingat itu. Cuba tulis sekarang di ruang komen. Cikgu nak tengok betul tak awak ingat. Ada Mirfan, ya bagus. Sekarang cuba awak tolong tulis 5 perkara yang cikgu nak awak ingat tadi. Jangan jujur dengan sendiri tak payah tiru orang lain, awak terus tulis saja 5 perkara yang awak cuba ingat tadi. Bermula dengan perkataan visa. Lajunya Amir Zulaika, bisa right. Lajunya Amir Syahmi, laju. Bisa adalah surat. Okey, Zawawi, lajunya ya Allah, laju berbenar. Okey. Anis tulis. Nazmi laju, Syarafiza laju. Adam Irfan laju, bagus. Harap bukan copy paste Jujur dengan diri sendiri. Cikgu tak nampak tapi Allah itu Maha melihat. So kita nak belajar kan? So kalau nak belajar masing-masing kena belajar. Okey, bisa okey. Alright, dah. Sekarang kepada anda yang dah ingat, kepada anda yang dah komen, tahniah, anda sebenarnya dah ingat cara-cara mikroorganisma berjangkit. Anda semua telah ingat cara-cara mikroorganisma berjangkit. Kan sekarang di musim COVID, musim virus. Virus ni adalah salah satu mikroorganisma juga, mikroorganisma yang boleh berjangkit. Okey.
So anda dah ingat cara-cara? Amira kata, macam mana? Okey, Amira terkejut. Macam mana boleh ingat? Okey, sekarang kenapa cikgu kata korang dah ingat cara-cara mikroorganisma berjangkit? Senang. Okey. Nak cikgu jawab? Siapa nak? Angkat tangan, katakan nak. Tulis kat situ, katakan nak. Okey, cikgu buat kenapa cikgu kata? Okey, line slow cikgu. Alamak nak ini. Cubalah buatkan sikit line Anis. Cikgu tak dapat bantulah kalau line slow Anis. Tapi terima kasih Anis bersama. Tak apa, walaupun slow awak bersama bagus. Okey ya. Okey, sekarang cikgu macam mana cikgu nak terangkan? Amira, okey sekarang cikgu terangkan ya. Cikgu terangkan kepada anda semua kenapa cikgu kata kamu semua dah ingat cara-cara mikroorganisma berjangkit. Senang saja. Okey. So sekarang kita tengok ya. Visa ini adalah cara yang pertama. Visa ini cara organisma yang cara organisma berjangkit ya. Yang pertama, cara mikroorganisma berjangkit. Visa ini adalah apa dia visa? Yang pertama, visa ini adalah vektor. Okey, vektor. Visa itu adalah vektor. Okey? Kemudian ini adalah air. Okey? Kemudian surat itu adalah sentuhan. Okey? Untuk itu adalah udara. Dan yang last kali M adalah, cuba teka, siapa boleh teka M adalah apa? Mikroorganisma boleh berjangkit melalui apa? M, yang last kali M ini adalah makanan. Makanan. So, visa untuk vektor adalah untuk air, surat adalah sentuhan, untuk adalah udara, melancong adalah makanan. So, untuk ingat mikroorganisma berjangkit, bagaimana cara mikroorganisma berjangkit? Melalui vektor, melalui pembawa, vektor pembawa, air, melalui air, sentuhan, sebab itulah kita kena pakai hand sanitizer, cuci tangan, sentuhan, udara, sebab itulah kita kena pakai penutup mulut, udara, dan juga makanan, sebab itulah makanan kena sentiasa tutup dengan tudung saji. Sebab itulah cara mikroorganisma itu boleh berjangkit. Okey, siapa dah ingat 5 cara mikroorganisma berjangkit? Cuba komen kat bawah caranya. Jangan tengok orang lain, tulis aja, cuba cabar diri macam mana 5 organisma berjangkit, cara berorganisma berjangkit. Sila tulis 5 cara dia. Tulis kat ruang komen. Cikgu nak baca. Tulis kat 5. Berguna untuk karangan. Betul lah Zawawi. Cikgu cakap kelas sejarah cikgu ni kadang-kadang teknik-teknik ni boleh digunakan untuk semua subjek pun sebenarnya, asal korang kreatif sikit lah kan. Cuma cikgu tak boleh lah nak jelaskan sangat-sangat tentang subjek bahasa Melayu, karangan lah, tentang apa, tak boleh lah sangat kan. Korang kena ni lah, kena kreatif lah Alright. Okay. Cuba komen dulu, cikgu nak tengok jawapan kamu. Vektor, air. Okay, laju je Zawawi Vektor, Amira Zulaika, laju je. Sebab apa? Visa adalah kan, visa adalah surat untuk melancong. Senang gila nak ingat. Ya Allah ya Tuhan, kenapalah senang sangat, kan. Komen. Cuba komen dulu. Okey. Zarfan, Adam Irfan dah komen. Syarafiza laju. Makanan kan. Okey. Kan senang kan? Cikgu saja je. Faris Syahanum. Faris Syahanum ni kan bagus Di mana-mana cikgu live dia mesti ada. Cikgu live kat page dia ada. Cikgu live kat group dia ada. Cikgu live kat mana lagi? Kat WhatsApp dia ada. Kat Zoom dia ada. Baguslah Faris Syahanum. Cikgu kagumlah semangat pembelajaran kamu. Baguslah Faris Syahanum. Cikgu doakan Faris Syahanum dan semua yang berada pada malam ini. Cikgu doakan Allah mudahkan pembelajaran kamu sehingga kamu mencapai kejayaan dalam subjek sejarah dalam nilai A, bukan sejarah saja, bahkan semua subjek-subjek yang lain. InsyaAllah, amin. Kan?
Kalau doa guru itu makbul, ya Allah engkau angkatlah doa guru ini supaya mereka semua ini dimudahkan untuk cemerlang, insya-Allah, amin. Kan? Okey, Najmi melalui vektor air, sentuhan udara, makanan. Alhamdulillah, itulah 3 cara tadi. 3 cara mnemonik yang kita dah belajar. Dah sejam lebih dah. Cikgu janji sejam je. Sekarang dah jadi sejam lebih. Ya Allah, ya Tuhanku, cepatnya masa berlalu. Okey. So itu saja 3 yang kita belajar hari ini tentang mnemonik. Kemahiran belajar teknik mnemonik. Yang pertama, mnemonik apa tadi? Mnemonik akronim. Yang kedua, mnemonik kepala huruf. Yang ketiga adalah mnemonik ayat. Okey, so itu saja 3 jenis mnemonik yang cikgu dapat kongsikan kepada anda hari ini. InsyaAllah berguna untuk subjek-subjek sejarah, bukan subjek sejarah dan juga subjek-subjek yang lain ya. So kalau anda tak mampu join kelas cikgu yang berbayar, tak apa, boleh je join yang free ni. Kalau yang free pun tak nak join, tak dapat, cikgu nak tolong nak. Tolonglah cikgu ni. Bukan cikgu tak nak awak masuk kelas cikgu tu, tapi orang lain dah bayar. Tak adil lah kalau awak tak nak bayar kan. Kecuali awak golongan asnaf. Ya, kalau awak golongan asnaf, boleh request kat nombor di bawah. Kalau awak golongan asnaf, anak yatim. Kalau bukan anak yatim pun, ya contoh mak ayah tak ada kerja, mak ayah terjejas kerjanya, kan kamu anak pertama, adik-beradik ramai, tanggungan ramai, beritahulah cikgu bolehlah minta tolong kamu dimasukkan dalam golongan asnaf, kan? Sebab cikgu ni bukan apa, cikgu ni dulu masa cikgu nak belajar, cikgu ingat-ingat dulu cikgu boleh belajar jauh pun sebab ramai orang bantu cikgu. So bila cikgu dah mampu sekarang, giliran cikgu pula bantu kamu kan. Macam itulah hidup ni. Kalau dulu kita terperlukan orang, sekarang kita pula bantu orang kan. Hidup tak lama, sekejap saja. So kita kena saling bantu-membantu kan. Kalau yang free ni pun you tak nak masuk, tak nak join, apalah cikgu nak boleh tolong lagi, apa cikgu boleh cakap lagi. Takkan cikgu nak paksa kan, takkan cikgu nak kejar awak setiap kat rumah sorak-sorak, oi masuk bro, takkanlah macam tu kan. So siapa yang nak masuk saja, kecuali anda bukan pelajar tingkatan 5, tak apalah, yang tingkatan 5 masuklah, ini kan untuk pelajaran-pelajaran tingkatan 5 kan. Kalau tak nak, tak apa, cikgu tak paksa. Okey. Dan kepada yang belum lagi join kelas online cikgu, kalau anda rasa nak belajar dengan cikgu lebih dalam lagi, lebih detail lagi, jom belajar dengan cikgu. Siapa nak, komen kat bawah. Cikgu, saya nak masuklah kelas sejarah online cikgu. Ni setiap hari tau, kita belajar 2 jam, bukan belajar 40 minit, 2 jam belajar dengan cikgu. Tanya kawan-kawan anda yang dah belajar dengan cikgu, 2 jam, setiap hari 2 jam kan. Nak tahu detail, anda boleh hubungi nombor kat bawah 017 970 3310. Namanya Kak Sal. Hubungi Kak Sal sekarang, tanya dia. Kalau tak nak tahu-tahu dulu, pergi layari laman web cikgu www.tipsbelajar.com. Pergi tengok, apa benda kelas online sejarah ni, best ke? Tengok kat situ, ada kamu tengok apa ini, enjoy. Tu Zawawi cakap enjoy kan. Tengok Zawawi, cikgu ni bukan setakat ajar kamu dalam ni je, cikgu ajar lagi ni. Esok ada kelas kan Zawawi. Tengok dorang enjoy, belajar kuis ada, yang pelajar fun enjoy kan. Betul cikgu kan. Anis kata fun enjoy, ada fun kan. So kalau awak nak join, bagi tahu awal join Kalau tak nak join, tak apa, cikgu tak paksa. Alright. So terima kasih anda yang menonton cikgu 1 jam lebih. Dengar celoteh cikgu, minta maaf, cikgu ni memang macam ni, banyak cakap, tapi semoga belajar dalam kereta. Itulah, ada kawan kita belajar dalam kereta tapi bukan main, boleh jawab je. Sit sabar Mek. Itu dia orang kelakar sawak ni kan. Kami pun tak tahu nak kelakar sawak kan ni macam mana ni kan. Cikgu mentam je lah. Okay, Amira Zulaika ada belajar kat dalam kereta apa semua, tak apalah. Alright. So lepas ni korang-korang yang ada kawan-kawan, lepas ni kalau cikgu bagi link, tolong share je kat mana-mana grup kawan-kawan, grup kelas, grup batch, grup SPM, pelajar-pelajar berkaitan, masuk je grup yang percuma ni kecuali yang berbayar tu janganlah grup berbayar tu cikgu tak boleh approve kalau kamu tak bayar. Okey, kalau grup yang free ni boleh. Cikgu buat sekali seminggu insya-Allah. Kalau cikgu ada masa sikit, masa lebih sikit, sekali-sekala cikgu boleh buat sekali 2 kali seminggu. Kalau tak 3 kali seminggu. Tengok atas masa cikgu lah, sebab cikgu pun banyak komitmen lain nak buat macam mana kan. Orang dewasa ni urusannya banyak sikit kan. Kalau macam pelajar ni senang saja urusannya, belajar kan.
belajar dan terus belajar kan. Walau bagaimanapun, cikgu doakan semoga anda terus istiqomah belajar dalam subjek sejarah dan cemerlang, bukan sejarah saja dan bahkan semua subjek ya. Kalau anda nak tahu terus daftar dengan Kak Sal, kalau tak nak pun joinlah kelas yang percuma ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat membantu dalam pembelajaran kamu. Okey, cuba komen dulu apa yang kamu dapat belajar hari ini. Cuba komen dulu apa yang kamu faham hari ini. Senang ke senang kamu belajar, mudah ke mudah, boleh apply ke apa yang kamu belajar. Cuba komen dulu kat situ. Kan? Esok kan ada kelas lagi kan untuk yang berbayar kan. Esok kita belajar lagi bab yang berbayar, bab berapa? Bab 8 sambungan yang hari itu insya-Allah kita belajar lagi kan. Komen-komen kat situ apa yang kamu belajar hari ni. Komen-komen dulu. Cikgu nak tegur. Okey, suka dapat tahu benda baru malam ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah Faris Hanum, bagus kalau kamu dapat tahu benda baru. Faris Hanum ya, boleh tahu trik nak hafal sebab konsep. Alhamdulillah ya Allah. Itulah cikgu kena bantu. Alhamdulillah cikgu bersyukur. Cikgu gembira. Anis Chan senang. Alhamdulillah, alhamdulillah tahu trik dan hafal sebab konsep kan. Alhamdulillah kan. Yang penting tak mengantuk. Alhamdulillah ya Allah. Saya belajar yang cikgu risau sekali kamu bila mengantuk kan. Saya belajar pasal mnemonic acronym, kepala huruf, ayat, nice, semua tu senang belajar dan lebih faham. Alhamdulillah. Okey. So selepas ini tolong kongsi dengan kawan-kawan ya, kongsi dengan kawan-kawan kan. Rasa seronok, alhamdulillah kan. Rusyada minda terbuka sikit untuk sikit lepas tahu trik ni. Alhamdulillah. Zat Nazmi rasa seronok cikgu. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah syukur, alhamdulillah syukur. Cikgu mengucapkan terima kasih banyak, alhamdulillah syukur. Okey. So semoga apa yang cikgu kongsikan ni betul-betul memberi manfaat ya. Mudah-mudahan cikgu harap sangat korang cemerlang ya, sebab cikgu nak anak bangsa cikgu ni cemerlang jadi orang hebat-hebat. Cikgu nak anak bangsa cikgu ni cemerlang jadi orang yang berjaya ya, sebab kamu ni harapan bangsa dan negara kan. Nanti kalau kamu dah jadi orang besar-besar, jangan lupalah nama Cikgu Jumat kan. Sebut nama Cikgu Jumat dalam doa kamu. Ada seorang cikgu saya dulu tu, dia sangat comel walaupun tak pernah jumpa online je, comel orangnya. Rambut pun terpacak. Ya Allah, tolonglah mudahkanlah hidupnya, berkatilah hidupnya kan. Jangan lupalah guru awak yang comel dan cute ini. Alamak, unta hijau lah pula kat situ ya. Tak apa. Nanti kita belajar lagi untuk akan datang. Ya, pemimpin masa depan. Betul tu Sawawi. Okey, itu saja daripada cikgu semua. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih semua. Okey, selamat beramal. Okey, ingat kata-kata cikgu, #sejarah itu awesome. Jangan lupa trademark cikgu. #sejarah itu awesome. Okey, jangan rasa susah lagi selepas ini. Sejarah menjadi subjek M kita dapat A. Mudah-mudahan sejarah kita menjadi meletup gedebom. Ya, okey. Semoga anda semua berjaya dan selamat beramal. Ilmu yang berguna adalah ilmu yang diguna. Kalau cikgu dah kongsi kamu tak guna, maksudnya ilmu tu tak guna. Tapi kalau anda dah tahu, anda dah rasa senang, anda dah hapus semua dan buat, itu adalah ilmu yang berguna. Okey, terima kasih semua. Minta maaf kepada salah dan silap, segala tersasul ke apa ke, tersalah sebut ke apa, cikgu minta maaf. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dari kelemahan cikgu. Cikgu akhiri dengan kalimah yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk kelas akan datang. Bye bye.